Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Yanti. Okey, hari ini kita ingin masuk kepada bab 4 penstafan di dalam kursus asas pengurusan. Pertama sekali kita pergi kepada definisinya terlebih dahulu, iaitu penstafan adalah merupakan salah satu proses pengurusan yang melibatkan proses pengambilan pekerja, pemilihan, orientasi, penilaian prestasi, pertukaran tugasan, pampasan organisasi dan penamatan. Jadi di dalam organisasi ini sudah tentunya ada staf yang bekerjasama dalam membangunkan sesebuah organisasi. Jadi di dalam konsep penstafan ni dia banyak perkara ataupun aspek yang kita boleh ambil, iaitu dari segi kita bagaimana kita nak pengambilan staf ataupun pekerja kita buat pemilihan berdasar mengikut kriteria yang dikehendaki ataupun jawatan yang dikehendaki. Orientasi ni lebih kepada orang kata kursus untuk pekerja-pekerja baru. Penilaian prestasi lebih kepada kita nilai pekerja-pekerja ataupun staf yang sedia ada di dalam organisasi itu, sama ada mereka mencapai piawaian, dapat melaksanakan tugas dengan baik ataupun prestasi mereka bagus dan sebagainya. Pertukaran tugasan ni jarang-jarang berlaku lah, tetapi kalau ada berlaku mungkin ada melibatkan sesuatu melibatkan orang kata apa, staf yang ada pengalaman dekat sesuatu bidang tu, jadi dia boleh ditukarkan ke tugas lain dan sebagainya. Pampasan organisasi ni lebih kepada jikalau berlakunya kemalangan ataupun sebagainya, kita dapat pampasan dan penawatan jikalau berhenti kerja ataupun ditamatkan. Jadi kita lihat kepada kepentingan penstafan pula. Penstafan ni dapat menyempurnakan tugas-tugas di dalam sesebuah organisasi, di mana setiap staf ataupun pekerja ada memiliki tugas yang tertentu yang telah diberikan oleh setiap ketua ataupun pengurus mereka. Jadi mereka harus menyempurnakan tugas-tugas tersebut. Kedua, mendapatkan dan mengekalkan pekerja yang sesuai serta berkelayakan agar matlamat organisasi dapat dicapai secara berkesan. Jadi dalam mencapai matlamat organisasi, hala tuju organisasi itu sendiri, dan masa yang sama organisasi harus melihat ke semua staf pekerja-pekerja sama ada mereka ni harus dikekalkan layak ke tidak layak terhadap tugas tersebut, ataupun mereka perlu diambil latihan penambahan untuk meningkatkan lagi kemahiran ataupun kepakaran mereka di dalam sesuatu bidang. Jadi di situ kita akan tengok di dalam bab ini. Okey, kalau sebelum ni kita ada belajar di dalam bab 1, iaitu pengenalan pengurusan. Bab 2 kita ada belajar mengenai perancangan, dan bab 3 kita ada belajar mengenai pengorganisasian. Jadi hari ini kita akan lihat apakah itu penstafan pula. So ini adalah merupakan proses penstafan, di mana proses penstafan ataupun pengurusan sumber manusia ni mempunyai beberapa proses yang dijalankan oleh pengurus sumber manusia yang digambarkan seperti rajah di bawah. Jadi ini adalah proses yang kita akan lihat dan akan diterangkan satu persatu sebentar lagi. Jadi kita tengok perancangan sumber manusia. Okey, bermula daripada perancangan sumber manusia, bagaimana kita nak rancang pengambilan pekerja kita tu macam mana, banyak mana ataupun ciri-ciri macam mana, kita akan lihat daripada perancangan di dalam sumber manusia. Lepas tu kita pergi kepada pengrekrutan, di mana pengrekrutan ni kita lebih kepada untuk pengambilan pekerja. Kita ambil pekerja yang datang interview, yang datang mengisi borang untuk masuk ke dalam organisasi dan sebagainya. Seterusnya kita lihat kepada pemilihan. Okey, daripada pengrekrutan tadi, daripada pekerja ataupun calon-calon yang hadir untuk menjadi staf, yang hadir untuk ke sesi temuduga, ke sesi menjawab kata apa, mengisi borang untuk menjadi salah seorang staf. Dari situ kita buat pemilihan berdasarkan kepakaran, kecekapan dan ciri-ciri yang dikehendaki oleh organisasi itu. Seterusnya kita pergi kepada induksi ataupun orientasi, di mana ini lebih kepada kursus pengenalan
kepada pekerja-pekerja baru ataupun staf-staf baru untuk mereka dapat gambaran yang terperinci lah, ataupun pengenalan kepada organisasi. Seterusnya kita pergi kepada latihan dan pembangunan. Okey, latihan dan pembangunan ni tak semestinya untuk pekerja baru saja. Boleh jadi kita akan letakkan kepada pekerja ataupun staf yang sudah lama yang perlukan latihan dan pembangunan untuk meningkatkan lagi kemahiran dan kecekapan mereka terhadap sesuatu bidang. Jadi latihan dan pembangunan ini dijalankan. Okey, seterusnya kita pergi kepada penilaian prestasi, di mana setiap tahun kita akan nilai pekerja-pekerja yang ada di dalam sesebuah organisasi tu ataupun staf. Kita nilai adakah mereka kata prestasi mereka tu memberangsangkan ataupun tidak, dan sebaliknya lah. Seterusnya pertukaran. Pertukaran ni mungkin boleh jadi kita tukar antara jabatan ke jabatan lain ataupun tukar bahagian departmen kerja atas sebab-sebab tertentu yang ditentukan oleh organisasi. Seterusnya pemisahan ataupun penamatan, di mana di sini kalau ada pekerja yang berhenti ataupun telah ditamatkan, jadi adalah proses pemisahan di situ. So kita akan pergi kepada satu-satu huraian untuk setiap proses ini. Okey, pertama sekali kita pergi kepada perancangan sumber manusia, di mana perancangan ni adalah untuk menganalisa situasi pekerjaan sekarang dan masa depan serta membentuk strategi bagi memenuhi keperluan sumber manusia dalam organisasi. Jadi perancangan sumber manusia ni bukanlah sekadar kita merancang macam mana kita nak ambil pekerja baru, tetapi juga mereka menganalisa keseluruhan organisasi itu, sama ada situasi pekerjaan tu bagaimana masa depannya, sekarang dan masa depan. Jadi mereka nilai di situ, sebab sumber manusia ni kita macam mana kita nak lihatlah semua pekerja-pekerja di bawah kita dan macam mana kita nak ambil pekerja baru. Jadi di situ dia akan menganalisa dan dibuat perancangan ikut kesesuaian organisasi itu. Okey, pengurus perlu merancang tenaga pekerja berdasarkan objektif dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Jadi di situ pengurus perlu buat perancangan lah, sama ada perlu tambah pekerja, perlu kurang pekerja dan sebaliknya. Jadi mereka akan berhubung dengan perancangan sumber manusia, pengurus bagi setiap jabatan, supaya adakah mereka ingin tambah pekerja, kekurangan pekerja dan sebaliknya. Jadi di situ kita akan buat perancangan lah. Kedua, kita lihat kepada proses pengrekrutan, di mana proses ini adalah untuk mengenal pasti dan menarik minat calon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan daripada sumber dalaman dan luaran organisasi. Ini lebih kepada kita kumpulkan calon-calon yang kita rasa berkelayakan ataupun yang berminat dengan jawatan yang kita tawarkan, untuk mengisi borang ataupun menghadiri temuduga, something macam tu, supaya kita akan selepas tu kita buat pemilihan. So rekrut ni lebih kepada kita panggil orang untuk orang kata apa, menghadiri ke proses pengrekrutan untuk kita lihat nilai calon-calon tersebut sama ada sesuai ataupun tidak, berkelayakan ataupun tidak. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses pemilihan, di mana proses ini adalah mengambil dan memilih pekerja yang terbaik daripada sejumlah calon yang memohon sesuatu jawatan. Okey, jadi kalau macam daripada perekrutan tadi, seberapa banyak ataupun ramai macam mana calon yang hadir ke temuduga ataupun pengisian borang tu, di situ akan dipilih calon ataupun pekerja yang terbaik untuk mengisi kekosongan jawatan tu. Sebab di dalam kita pilih ramai-ramai tu, mesti kita ingin pilih beberapa sajalah untuk mengisi kekosongan yang tidak terlalu banyak kan. Jadi di situ perlunya, pentingnya kita pilih pekerja yang terbaik lah untuk mengisi kekosongan setiap jawatan.
So proses ini melibatkan langkah-langkah seperti menyemak borang permohonan, itu butiran para calon ataupun pemohon tu. Kita akan semak borang-borang yang telah mereka beri, itu mereka ada letak detail dan sebagainya mengenai diri, mengendalikan temuduga. Ni kalau kita dah buat pemilihan, kita shortlistkan daripada borang permohonan yang telah dimohon tadi, dan kita adakan ujian pekerjaan sama ada mereka layak ataupun tidak untuk menjawat jawatan tersebut, serta menghubungi perujuk untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai seseorang calon. Perujuk ni adalah rujukan lah. Selalunya perujuk ni adalah orang yang dah pernah bekerjasama ataupun pernah mengendalikan calon tersebut. Jadi di situ kalau macam perlu untuk kita menelefon perujuk, kita akan telefon untuk dapatkan maklumat mengenai calon. So daripada sini kita akan pilih yang terbaik untuk mengisi jawatan tu mengikut kekosongan yang sedia ada. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses induksi ataupun suai kenal ataupun orientasi. Selalu orang panggil orientasi atau induksi lah. So suai kenal ni pun ada juga dipanggil kan. Jadi lebih kepada proses pengenalan lah. So kat sini proses memperkenalkan diri, menyesuaikan dan membudayakan pekerja baru dengan suasana pekerjaan organisasi. Jadi dalam proses ni kita akan kita akan membuat pengenalan kepada para pekerja baru yang bakal bekerja di dalam organisasi itu, dan bagaimana mereka ingin menyesuaikan diri, mengetahui bagaimana budaya peraturan yang terdapat di dalam organisasi itu. Okey, seterusnya pekerja akan didedahkan dengan huraian kerja yang perlu dilakukan dan maklumat umum organisasi seperti struktur organisasi. Jadi mereka akan didedahkanlah bagaimana skop kerja yang mereka perlu laksanakan jikalau mereka dah ada jawatan yang telah diberi itu. Jadi ikut jawatan ataupun tugas yang mereka dapat, mereka akan dapat tahulah skop kerja bagaimana mereka ingin laksanakan tugas mereka. Serta mereka juga perlu tahu struktur organisasi, yang mana siapakah yang bertanggungjawab terhadap mereka, siapakah ketua mereka. Mereka perlu mengetahui kerana mereka dah mula bekerja di situ. Jadi seharusnya mereka tahulah, mereka kenallah setiap ketua ataupun pemilik organisasi itu. So tujuan induksi ataupun orientasi ni dilaksanakan adalah untuk pertama sekali memudahkan pekerja baru tu mempelajari tugasan mereka. Jadi mereka tak adalah terkial-kial ataupun rasa teragak-agak di dalam satu situasi baru di dalam organisasi itu. Jadi mereka boleh cuba sesuaikan diri, mempelajari tugasan mereka tu dengan mudahlah bila mereka dah tahu huraian kerja. Kedua, menjimatkan masa dan usaha dalam melatih pekerja baru, di mana kalau kita terus letak mereka dekat proses kerja, kita takut sampai bila pun dia tak dapat laksanakan tugas tu dengan baik kerana dia tak tahu apakah huraian kerja, apakah prosedur yang perlu dilakukan, bagaimana budaya di dalam organisasi tu. Jadi kalau macam kita buat induksi ataupun orientasi ni awal-awal di mana sesi perkenalan mereka ke tempat kerja ni, jadi seterusnya kita akan mengurangkanlah masa kita ataupun usaha kita untuk kita nak train pekerja baru tu. Jadi mereka akan sedia maklum mengenai apakah yang mereka perlu buat di dalam organisasi itu. Ketiga, membolehkan tugas dilaksanakan dengan sempurna dan memperbaiki produktiviti. Jadi mereka akan, apabila mereka dah tahu pengenalan tu, insya-Allah lah mereka dapat laksanakan tugas dengan baik dan mereka juga dapat meningkatkan lagi produktiviti sesebuah organisasi itu. Okey, kelima kita lihat kepada proses program pembangunan staf, di mana program latihan dan pembangunan ni adalah merupakan usaha-usaha yang berterusan yang diberikan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja.
Jadi latihan merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan kemahiran pekerja atau menumpukan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, pekerja ataupun syarikat. So kat sini untuk program latihan dan pembangunan pekerja ni, kita tak adalah fokus kepada pekerja baru saja, tetapi kita juga mengambil kira keseluruhan organisasi itu, tidak kira pekerja lama ataupun pekerja baru. Jadi pekerja ataupun staff ni, kita tengoklah bagaimana kita nak menaikkan lagi kecekapan ataupun kemahiran mereka melalui program pembangunan staff. Sama ada kita berikan latihan ataupun kursus dan sebagainya yang sesuai untuk pekerja tersebut, untuk memberikan manfaat kepada pekerja itu sendiri dan juga syarikat lah. Sebab manfaat ni kita bukan sahaja fokus kepada syarikat, tetapi kita juga perlu lihat kepada pekerja tu, sebab pekerja dapat satu kemahiran ataupun pengetahuan yang baru yang membolehkan mereka melakukan tugas dengan lebih baik ataupun meningkatkan lagi produktiviti mereka. Dan ini juga memberi manfaat kepada syarikat juga, bahawa syarikat akan dapat lagi mempertingkatkan lagi mutu orang kata apa, mutu pengeluaran ataupun prestasi mereka lah, daripada kita buat program pembangunan staff ni. Jadi keperluan latihan kepada pekerja ni, kita kena pasti melalui 3 perkara, iaitu penilaian prestasi, di mana kita akan nilai pekerja-pekerja tu sama ada prestasi mereka okey ataupun tidak sepanjang tahun. Kedua, analisis ke atas keperluan pekerjaan, di mana kita akan menganalisis pekerjaan seseorang staff ataupun para staff yang sedia ada tu, sama ada sesuai ataupun tidak, ataupun perlu dilakukan rombakan dan sebagainya. Yang ketiga, kita tengok analisis organisasi, di mana kita akan analisis organisasi, sama ada organisasi yang orang kata apakah yang telah dirancang ataupun dilakukan oleh organisasi sekarang ni, adakah sesuai dengan persekitaran ataupun norma baru dan sebagainya lah. Jadi kita akan analisis perkara-perkara tersebut. So kita akan lihat kepada jenis-jenis latihan yang biasa dilakukan untuk program pembangunan staff ni. Pertama sekali, latihan sambil bekerja, di mana latihan sambil bekerja ni kita akan lakukan latihan kepada para pekerja dalam masa yang sama mereka masih bekerja. Jadi di situ lebih kepada praktikal lah kepada para pekerja kita. Kedua, latihan di luar tempat kerja, di mana kita pergi ke mungkin kita pergi ke organisasi lain yang lebih besar ataupun lebih baik, yang untuk kita ambil orang kata apa, sesuatu perkara yang positif yang boleh kita bawa kepada organisasi kita. Jadi kita akan lakukan latihan di tempat luar. Ketiga, latihan insentif, di mana latihan insentif ni mungkin kita akan hantar orang kata apa, kita berikan satu program yang kata apa, work hard ataupun program yang akan membangunkan pekerja-pekerja kita ni dengan lebih rastik ataupun lebih kuat lagi lah. Sebab macam kalau macam kita buat latihan yang sedia ada, iaitu pergi dekat tempat kita ataupun latihan di luar, mungkin kita hanya ambil pengalaman di situ. Tetapi kalau latihan intensif ni lebih orang kata apa, lebih menyeluruh lah. Sama kita tengok latihan yang mana yang sesuai untuk mereka. So yang keempat, latihan penginstitusian yang dikendalikan oleh profesional dan institut khusus. Jadi ni lebih kepada institut yang diiktiraf, yang sesuai mengikut jabatan yang kita hantarlah latihan. Bagaimana mereka ingin latihan ataupun mereka ingin sambung belajar dan sebagainya. So ini adalah merupakan beberapa contoh jenis latihan yang biasa dilakukan. So seterusnya kita tengok pembangunan pula adalah merupakan program-program yang menekankan aspek kepimpinan,
produktiviti dan isu-isu organisasi yang bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang konsep-konsep teoretikal untuk memperkayakan organisasi melalui program sumber manusia serta menyedarkan pengurus terhadap tanggungjawab mereka. Jadi apabila program pembangunan ini dilakukan, kita lihatlah program tersebut lebih fokus kepada aspek kepimpinan, produktiviti ataupun isu organisasi yang perlu dibangunkan. Dari situ kita akan bagaimana kita nak kayakan organisasi kita ataupun bangunkan organisasi kita. Kita akan tengoklah, kita tinjau program apa ataupun program pembangunan mana yang sesuai untuk para pekerja kita. Jadi di antara beberapa contoh pembangunan yang biasa dilaksanakan ni adalah seperti berikut. Pertama, latihan formal yang diadakan di bilik darjah dengan waktu yang ditetapkan mengikut kurikulum tertentu. Jadi ni mungkin kita ada kerjasama dengan institut profesional. Kita lakukan latihan formal ataupun pembelajaran formal di bilik darjah. Kedua, latihan formal off job seperti seminar ataupun bengkel yang dilaksanakan oleh institut latihan, di mana di sini kita akan pergi kursus ke mana-mana tempat yang diberitahu ataupun ditetapkan untuk melakukan latihan. Seterusnya kita lihat kepada pusingan tugas ataupun bertukar dari satu penempatan ataupun kedudukan ke penempatan kedudukan lain. Mungkin di situ kita rotate lah. Orang ni bila dah biasa buat satu kerja ni, tiba-tiba dia kena pergi pusingan tugas ke tempat lain pula, untuk mereka merasa setiap satu tugas di tempat lain juga, dan hanya bukanlah fokus kepada tempat mereka saja. Dan pusingan tugas ni juga penting sebab macam andai kata sesuatu tempat tu kekurangan pekerja ataupun pekerja ada yang tak ada ke kan, tak dapat hadir MC dan sebagainya. Jadi apabila kita dah buat pusingan tugas ni, bolehlah ada orang cover daripada jabatan lain. Jadi something like that lah. So yang seterusnya, development position, iaitu menempatkan pengurus yang kurang mahir bersama pengurus yang lebih mahir untuk sementara waktu. Jadi di sini mungkin pengurus baru ataupun kurang mahir perlukan lebih pengalaman ataupun pengetahuan. Jadi mereka akan duduk dengan pengurus yang memang dah berpengalaman ataupun lebih berpengetahuan dan berkemahiran, untuk menjadi mereka punya mentor lah, supaya mereka dapat mengurus dengan lebih baik lagi. So ini adalah merupakan beberapa contoh program pembangunan staf yang perlu kita tengok lah. Seterusnya kita lihat pula kepada pengurusan penilaian prestasi, di mana penilaian prestasi adalah merupakan suatu proses yang sistematik bagi menilai kekuatan dan kelemahan pekerja. Jadi penilaian prestasi bertujuan untuk, pertama sekali, memberi maklum balas kepada pekerja berhubung dengan prestasi kerja mereka. Jadi apabila kita lakukan penilaian prestasi tahunan setiap pekerja, iaitu adakah mereka lakukan tugas mereka dengan baik sepanjang tahun. Jadi kat sini apabila kita nilai, dan ini akan kita boleh bagi maklum balas kepada pekerja kita lah, sama ada kalau macam yang baik itu kita akan berikan penghargaan kepada mereka. Tetapi kalau yang mana yang perlu penambahbaikan, kita akan berikan maklum balas kepada mereka untuk mempertingkatkan lagi mutu kerja mereka. Okey, yang kedua, menyediakan langkah tertentu untuk membantu pekerja meningkatkan lagi prestasi. Di mana kalau ada pekerja yang perlukan latihan pembangunan tadi, kita akan fikirkan langkah yang terbaik untuk laksanakan kepada pekerja. Seterusnya, kita memberi asas kepada pengurusan dalam menentukan ganjaran kepada pekerja. Jadi ni lebih kepada ganjaran ataupun kita lihat pekerja yang staf yang telah menunjukkan prestasi yang baik sepanjang tahun untuk kita berikan ganjaran. Ini juga merupakan salah satu perkara yang akan memotivasikan pekerja untuk stay lama di dalam sebuah organisasi itu. Sebab apabila kita meraihkan pekerja kita dan pekerja itu dapat memperoleh ganjaran, mestinya mereka akan
suka duduk dalam organisasi tu dan tak mau pergi ke organisasi lain. Seterusnya, memberi maklumat berhubung dengan keberkesanan aktiviti-aktiviti penilaian, aktiviti-aktiviti pemilihan, latihan dan pembangunan pekerja. Jadi apabila kita buat penilaian prestasi ni, kita akan selain daripada kita nilai prestasi pekerja kita tahunan tadi, kita akan nilai juga daripada pemilihan, latihan dan pembangunan pekerja tadi. Setelah mereka menghadiri kursus, setelah mereka menghadiri program pembangunan pekerja tu tadi, adakah program-program ataupun latihan tersebut memberi impak kepada mereka, sama ada mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik, memberikan pengetahuan kepada mereka dengan lebih baik dan sebagainya. Jadi di situ kita akan buat penilaian juga, sama ada orang kata apa, akan buat penilaian dan membandingkanlah prestasi mereka sebelum mereka pergi latihan dan selepas mereka pergi latihan pembangunan tersebut. Okey, seterusnya kita pergi ke kita lihat pula kepada memberi maklumat kepada pengurus tentang kualiti sumber manusia yang ada untuk tujuan pertumbuhan atau pembesaran organisasi. Di mana di sini kita tengok orang kata apa, kita akan buat kajian, kita lihat bagaimana kualiti sumber manusia yang sedia ada itu untuk kita tahu adakah orang kata prestasi sedia ada ni dapat membangunkan ataupun meningkatkan lagi prestasi organisasi dan sebagainya. Jadi orang kata apa, selain daripada kita nilai pekerja, kita juga nak jadikan maklumat-maklumat tersebut untuk tujuan analisa terhadap organisasi. Sama ada organisasi kita ni perlukan perubahan yang bagaimana untuk kita membangun kerja dan sebagainya lah. So penilaian prestasi ni boleh dibahagikan kepada dua kategori. Pertama ni penilaian tidak formal, di mana proses memberi maklum balas yang berpanjangan kepada pekerja tentang apakah yang dicapai oleh mereka setakat ini, dan penilaian ini dilakukan setiap hari. Jadi penilaian tak formal ni kita akan nilai lah, kita akan tengok maklum balas pekerja sepanjang hari. Apakah yang mereka dapat capai, apakah yang mereka telah lakukan. Yang ni kita akan nilai lah setiap hari untuk kita tahu sama ada pekerja kita ni kata mampu melakukan sesuatu yang baik ataupun tidak puas hati ke masalah apa-apa ke dan sebagainya lah, daripada penilaian tak formal ni. Okey, yang kedua penilaian formal, di mana dilakukan setiap 2 tahun sekali ataupun setahun sekali. Itu tadi kita akan nilai prestasi pekerja kita. Kita akan bagi markah dan kita tengoklah pekerja kita tu bagaimana proses kerja dia. So tugas dan tanggungjawab untuk menilai prestasi pekerja dilakukan oleh pengurus terdekat, iaitu pengurus yang menguruskan sesebuah jabatan tu. Walau bagaimanapun penilaian juga boleh dilakukan oleh sekumpulan pengurus dan kumpulan rakan sekerja seseorang pekerja. Okey, boleh jadi daripada tadi kita kata penilaian prestasi ni dilakukan oleh pengurus, dan boleh jadi juga kita nilai daripada sekumpulan pengurus ataupun pekerja senior ataupun pekerja yang terpilih lah, yang mana yang boleh nilai pekerja-pekerja lain. Jadi di situ mereka akan tentukanlah siapa yang akan siapakah golongan yang sesuai untuk menilai setiap staf yang sedia ada. So kaedah penilaian yang biasa digunakan untuk menilai prestasi pekerja adalah, pertama sekali, senarai semakan, iaitu checklist. Itu cara yang termudah untuk menilai prestasi dengan berdasarkan kepada senarai. Jadi ni kita akan buat senarai semak. Kita tengok pekerja tu dapat melaksanakan setiap senarai semak yang itu tugas yang diberikan mengikut senarai semak tu ataupun tidak. Kedua, grafik rating skills, di mana alat yang paling popular digunakan dan boleh dikatakan sebagai senarai semakan yang lebih terperinci. Jadi kat sini kita akan lakukan orang kata apa, rating scale ni ada skala 1 sampai 5. Kita akan tengok kat situ di manakah
kita akan nilai pekerja kita berdasarkan skil yang ada tu, menunjukkan penanda aras kepada para pekerja kita punya prestasi lah. Okey, yang ketiga, behaviorally anchored rating scale, itu BARS, di mana cara yang lebih menumpukan kepada perkara yang sepatutnya dilakukan oleh pekerja daripada menumpukan ciri-ciri peribadi. Jadi ni dia lebih kepada tumpukan kepada sifat pekerja, kemahiran yang sedia ada. So kita tengok dekat situ. Okey, so yang keempat, essay appraisal, itu satu essay yang mencirikan kelemahan, kekuatan, kelagat dan prestasi pekerja. Jadi ni lebih kepada kita buat satu essay yang menilai pekerja untuk memberikan maklum balas kepada mereka lah mengenai diri mereka. Dan seterusnya, model MBO, iaitu teknik penilaian yang kompleks hasil daripada penerimaan program-program MBO. Jadi ni ada 5 kaedah penilaian, dan yang biasa orang gunakan adalah graphic rating scales. Jadi tak kisah bagaimana cara ataupun kaedah yang digunakan untuk menilai prestasi, tapi dengan syarat penilaian prestasi tersebut haruslah dilakukan dengan baik dan kita dapat capailah sasaran kita untuk kita nilai pekerja-pekerja ataupun staff. Okey, yang ke-7 iaitu pertukaran, di mana proses pemindahan pekerja daripada satu jawatan kepada jawatan yang lain atau dari satu jabatan ke jabatan yang baru. So ni mungkin kita proses pertukaran tempat kerja dan kita rotate dan sebagainya lah. So ni ada 3 jenis pertukaran. Pertama sekali, kenaikan pangkat, di mana kalau kenaikan pangkat ni boleh jadi daripada asalnya pekerja bawahan, tiba-tiba dia naik pangkat menjadi seorang pengurus. Jadi bila dia ada kenaikan pangkat, mungkin berlakunya pertukaran ke jabatan lain. Kedua, pertukaran jawatan yang sama taraf, di mana jawatan yang sama taraf ni lebih kepada mungkin boleh jadi dia menguruskan satu jabatan tu, tiba-tiba dia ditukarkan ke jabatan yang lain tetapi masih menjadi pengurus juga. Jadi itu adalah pertukaran jawatan yang sama taraf. Yang ketiga adalah pertukaran penurunan pangkat, di mana mungkin daripada jadi pengurus dia turunkan pangkat menjadi pekerja biasa dan akan ditukarkan ke tempat lain. Okey, yang ke-8 kita lihat kepada proses pemisahan ataupun penamatan, di mana proses ini adalah melibatkan proses peletakan jawatan, pemberhentian kerja dan persaraan. Jadi kalau ada peletakan jawatan ni, bagaimana prosedur dia? Sebab kadang-kadang ada setengah organisasi tu dia memang tak ada ketetapan dalam peletakan jawatan, tapi ada yang setengah tu apabila telah disahkan jawatan di dalam sebuah organisasi tu, pekerja kalau ingin letak jawatan haruslah bagi notis minggu ataupun notis bulan. Jadi ada SOP ataupun prosedur yang perlu diikuti. So peletakan jawatan itulah tadi. Ataupun dia peletakkan jawatan yang sedia ada, dia pergi ke jawatan yang lebih rendah. Pemberhentian kerja tadi dia letak notis lah. Dan persaraan ni kalau dah capai umur persaraan, dia akan bersara dan mungkin diadakan majlis untuk menyambut pekerja yang telah lama berkhidmat di dalam sesebuah organisasi itu. Okey, itu saja, sekian daripada saya. Diharap agar perkongsian saya memberi manfaat kepada semua, khususnya kepada pelajar. Okey, kepada yang belum subscribe, mohon subscribe channel ini dan anda juga jangan lupa like, komen dan share untuk penambahbaikan saya pada masa akan datang, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Selamat ber-PDPR semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa next class. Bye.